Alfia Studio. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang bertarikh 23 Ramadan 1444 Hijriyah, alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk hidup, dibekalkan kita dengan pelbagai nikmat dan anugerah. Alhamdulillah kita dapat manfaatkan nikmat dan anugerah ini untuk kita beramal dan kemudian menyimpan bekal sebanyak-banyaknya, iaitulah untuk akhirat kita, supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bila kita sebut 23 Ramadan, maknanya kita sedang berada fi ashri awakhiri min Ramadan, iaitulah 10 akhir Ramadan, di mana kalau kita ukur Ramadan itu mengikut fasa-fasanya, iaitulah ashrul awal, ashrul ula, kemudian ashrul awsat, dan kemudian ashrul awakhir, iaitulah 10 pertama bulan Ramadan, kemudian 10 pertengahan bulan Ramadan, dan kemudian 10 akhir Ramadan. 10 pertama sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Begitu juga 10 pertengahan bulan Ramadan juga sudah menjadi sejarah dalam kehidupan kita, dan kita berharap yang berlalu ini benar-benar dapat menjadikan kita dapat seberapa banyak kemuliaan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada iaitulah hari ini 23 Ramadan, kita sedang berada pada 10 akhir Ramadan. Maka banyak keagungan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan di dalam 10 akhir Ramadan, kerana ia kemuncak kepada iaitulah bulan Ramadan, juga bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedialah kita untuk merebut seberapa banyak kemuliaan yang disediakan oleh Allah, kerana ia juga menjadi sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi yang panjang, diriwayatkan apabila tiba akhir-akhir Ramadan ataupun 10 akhir Ramadan ini, Nabi akan perakan sungguh-sungguh ahlul bait, ahli keluarga dia, untuk gelut dengan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita nak raya, tapi iaitulah kita sayang dengan kemuliaan ini, maka kita nak raya juga.
Tapi persoalan utama, kita tidak akan membiarkan 10 akhir Ramadan ini berlalu begitu sahaja. Kerana orang yang membiarkan 10 akhir Ramadan ini berlalu begitu sahaja, dia akan menjadi manusia yang cukup rugi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mungkin semalam kita isikan dengan pelbagai ibadat. Kita mendirikan ibadat dan taat pada waktu malam. Siangnya kita isikan dengan ibadah berpuasa. Dan yang paling penting ialah kita tetap dalam keagungan majlis ilmu pada bulan Ramadan. Kita akan menjadi manusia yang benar-benar dianugerahkan dengan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan ini, sebagai kuliah duha kita, saya nak bawa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, iaitulah antara satu amalan Nabi yang paling utama pada bulan Ramadan. Sebab Ramadan masih berbaki, mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnah ini untuk menjadikan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayat itulah maknanya disebut oleh seorang sahabat yang muktabar yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Iaitulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah au kama qala. Disebut di sini iaitulah oleh seorang sahabat. Bukan sekadar sahabat, ia juga merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Apa makna ajwadan nas? Ajwada dibina di atas wazan isim tafdil. Isim tafdil ni maknanya ialah muntahah, penghabis. Dia kebanyakan isim tafdil ini dia orang panggil apa? Dirujuk kepada sifat. Di atas wazan af'ala. Contohnya macam kita sebut kabirun, besar. Makna kita nak habaq hak paling besar sekali, habis besar dah, tak ada yang lebih besar daripada dia. Kita bina di atas wazan af'ala tadi, akbar. Tu yang kita sebut Allahu Akbar. Walaupun kalau kita sebut Allahu Kabirun, besar juga. Allahu Akbar, Allah besar juga, sama. Tapi kalau kita guna Allahu Kabirun, salah. Pasal apa? Pasal apa salah? Salah dia ialah bila kita sebut Allahu Kabirun, Allah besar, ada yang lebih besar daripada dia. Bila kita sebut Allahu Akbar, habis. Tak ada siapa dah. Iaitulah yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jamilun, cantik. Maka ajmal, habislah. Maknanya habis cantik ni, tak tahu nak habaq dah. Tu kira paling lawa lah kalau sebut ajmal. Kamil, sempurna. Akmal, paling sempurna, tak ada nak habaq dah. Alima, mengetahui. A'lam,
Habis orang yang paling mengetahui. Pasal itu iaitulah maknanya wazan a'lam ni, orang yang paling mengetahui. Yang ni tak boleh ada pada mana-mana manusia. Pasal itu Nabi Allah Musa alaihi salam pernah disebut, ditanya pada dia, man a'laman nas, siapa manusia hak paling alim sekali? Kata Nabi Musa, ana a'laman nas, aku yang paling alim. Jadi Tuhan tegur Nabi Musa tu yang disuruh bertemu dengan seorang laki-laki fi majma'al bahrain, iaitulah di pertembungan dua lautan. Kisah dia kita pun tahu, boleh buka surah Al-Kahfi yang sudah maklum, dipertemukan dia dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Leh-leh bila bertemu dengan Nabi Allah Khidir, dari segi ilmu, iaitulah Nabi Khidir lebih daripada Nabi Musa alaihi salam. Pendek cerita, tuan-tuan pun tahu dah cerita ni, maklum dah, leh-leh. Maka kata Nabi Musa, bukan aku a'laman nas, engkaulah a'laman nas, kata Nabi Musa kepada Balia bin Mulkan. Iaitulah nama betul bagi Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir kata, dah aku pun tak layak dapat a'lamah. Karena kalau nak banding, iaitulah bahawa sesungguhnya ilmu aku dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya seumpama seekor burung yang tenggelam masuk, iaitulah di dalam lautan, kemudian dia keluar daripada lautan, lekat setitik air di paruhnya, setitik air itu ilmuku, dan kemudian lautan yang luas itulah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajwada, apa dia maksud ajwada? Iaitulah yang paling pemurah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ajwadan nas, manusia yang paling pemurah. Tak ada dah orang yang paling pemurah kalau kita nak ukur lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena belajarlah tanam sifat ni kat kita. Walaupun mungkin kita tak boleh pemurah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi ni kalau kita sebut, iaitulah sifat kamalat dari segi makhluk. Sebenarnya makhluk tak boleh ada sifat kamalat. Sifat kamalat ni hanya layak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita mengaji tauhid, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Jadi sifat kamalat betul hanya ada pada Allah. Makhluk tak boleh. Tapi nisbah makhluk ni makna sesuai dengan makhluk, iaitulah yang paling sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kalau pemurah pula, nampaklah manusia mana pun yang pemurah di atas dunia ni tak dapat teng kehebatan pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kalau nak kira tang pemurah Nabi ni tuan-tuan, maknanya kalau Nabi nak himpun untuk diri dia, pribadi dia, ataupun bersifat, iaitulah segala harta yang ada di atas dunia ni dia nak buat milik dia, private property, harta persendirian dan sebagainya, lebih daripada boleh. Pasal Nabi dapat macam-macam. Macam kalau kita mengaji fiqh pun, ghanimah, iaitulah diperuntukkan kepada Nabi khumus 1/5. Ada kaedah dia lah untuk kita baca dan sebagainya, untuk kita faham. Tapi hidup Nabi ma'ash. Apa makna ma'ash? Secukup-cukupnya sahaja. Hidup dalam keadaan sederhana. Apa yang ada pada Nabi, kalau orang bagi apa pun tuan-tuan, maknanya tak kekal lama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diperait habis.
kepada orang yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita nak tengok contoh pemurahnya Nabi, tak usah tengok harta banyak-banyak dan sebagainya. Saya nak bawa satu kisah pada pagi ni tuan-tuan, bagaimana satu ketika Nabi dihadiahkan dengan semangkuk susu. Semangkuk susu tu Nabi boleh minum untuk dia. Ketua kabilah satu puak bagi kat dia. Tapi dah Nabi bila dia minum, dia nak makan ke apa yang dihadiahkan, dia banyak berkongsi dengan orang yang lain. Itu tanda pemurah Nabi. Itu baru contoh semangkuk susu. Apatah lagi reta-reta yang lain tuan-tuan. Saya teringat kisah bagaimana disebut satu kisah yang panjang. Kisah salah seorang daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ialah satu golongan manusia yang mereka duduk di beranda masjid Nabi. Pasal itu nama Ahlus Suffah. Di zaman Nabi ni, iaitulah maknanya ada golongan yang nama Ahlus Suffah ni, mereka tak buat kerja apa. Mereka kira duduk di beranda masjid Nabi, mereka bergaul dengan Nabi, mereka lebih banyak masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis makan mereka, minum mereka, maknanya sahabat lain tolong support dan sebagainya. Ada orang kata senanglah mereka, orang lain tolong support dan sebagainya. Tak senang juga. Pasal sahabat pun hidup dalam keadaan ma'ash, iaitulah dalam keadaan sederhana. Itu yang kadang-kala iaitulah maknanya disebut oleh seorang Ahlus Suffah, Abdul Rahman bin Sakhrin, yang kita lebih kenali sebagai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia salah seorang Ahlus Suffah. Pasal itu dia antara periwayat hadis yang paling banyak, lebih daripada sahabat lain. Pasal apa? Pasal dah banyak masa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain dah kerja kot ni dan sebagainya. Jangan heranlah. Saya duk heran pula awak. Iaitulah sahabat lain yang lebih utama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka tidak disebut periwayat hadis Nabi yang paling banyak. Kenapa? Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin ini merupakan periwayat utama yang paling banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak heran apa? Dia Ahlus Suffah. Masa dia 24 jam bersama-sama dengan Nabi di masjid Nabi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Tu kata Abu Hurairah, satu hari itu aku lapar sungguh-sungguh, tak makan lagi. Iaitulah lama-lama pi tunggu di tepi jalan, kut-kut lah ada sahabat lain lalu, dia semawa pi di rumah. Kut-kut lah dia boleh faham, kata aku lapar, tapi tak habaq lah aku lapar, tolong ajak pi di rumah dah. Harga diri perlu dijaga juga. Cuma duk sembang-sembang, mana tahu kut lah dia ajak pi di rumah, jamu apa makanan dan sebagainya. Kut boleh lah lapik-lapik perut pun jadilah. Tunggulah jumpa Sayyidina Abu Bakar lalu sembang, dia pi lagu tu saja, tak ajak pi di rumah. Tak apalah, ada 2-3 orang sahabat lagi pun lalu tak ajak pi di rumah. Tak apalah, nak buat macam mana? Tetes Rasulullah lalu Rasulullah dia tengok Abu Hurairah, dia faham. Dan Rasulullah kata, kebetulan aku baru dapat hadiah satu mangkuk susu, jom pi di rumah. Kita kongsi sama-sama. Ni pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah. Seronok tak kiralah Abu Hurairah, semangkuk susu, kongsi 2 orang, Nabi dan juga dia. Kenyang. Cukuplah untuk maknanya kenyang pada hari itu. Tak apalah. Sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi habaq pula kepada Abu Hurairah, hang pi panggil lagi semua Ahlus Suffah untuk kita minum semangkuk susu ni. Tu dia. Tadi ingat kongsi dengan Nabi saja, suruh pi panggil pula hak yang Ahlus Suffah hak lain. Hari itu lebih kurang Ahlus Suffah 60 orang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pi habis. Tadi semangkuk susu kongsi 2 orang. Ni 60 orang. Tak apalah.
bolehlah sikit pun tak apalah, panggil lah. Maka semua pakat mai untuk minum susu tadi tuan-tuan. Lepas tu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, layan mereka. Lagi susah hatilah tuan-tuan. Pasal apa? Bila layan, faham no? No, macam kita tuan kenuri, takkan kita angkat talam, kita duduk dulu. No, kita hentam semua bagi kenyang, nanti baru panggil orang. Dah. Layan ni lagu mana? Bagi orang lain kenyang dulu. Atau orang pun kata, tuan rumah tak makan kah? Tak apa, makan dulu. No, tuan rumah lagu tu lah selalunya. Macam layan pun sama. No? Layanlah suar satu mangkuk minum, kawan ni suar mangkuk minum, kawan ni pun minum sampai 60 orang minum. Tak apa, tengok tak luak sikit pun. Tu dia barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, tinggal dia dengan Nabi kata, wahai Abu Hurairah, hang minum. No, minum sampai kenyang. Dia pun minum. Nabi kata minum lagi sampai betul-betul puas hati, hang kenyang dan sebagainya. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada ruang dah dalam perut aku nak masuk. Tengok tak luar pun. Maka dihabiskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. No, itu satu peristiwa nak habaq kata betapa pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia paling pemurah bila fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Pemurah Nabi paling pemurah. Tapi Nabi paling pemurahnya Nabi lebih terserlah bila? Iaitulah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi kita pun kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak mampu nak dapat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah manusia yang pemurah. Bila nak jadi manusia yang pemurah, kalau boleh lagi pemurah kita ni tak berkira langsung pada bulan Ramadan tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Dan bagaimana kita nak bentuk diri kita ini untuk mendapat strategi untuk menjadi manusia yang pemurah. Kadang pemurah pun kena ada strategi, ada kaedah, ada syarat dia. Kalau kita tahu orang panggil apa, bagi, tak ikut syarat dan tak rebut kemuliaan dia, tak jadi juga. Jadi saya nak bawa yang tu tuan-tuan berdasarkan apa yang pernah disebut oleh majoriti ulama. Pada pagi ini kita nak belajar satu benda. Apa dia? Kita kongsi sama-sama tuan-tuan. Iaitulah kata ulama Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, iaitulah kata beliau, sab'u khisalin turbiyas sadaqah wa ta'azzimuha. Iaitulah ada 7 perkara yang benar-benar dapat menjadikan sedekah kita itu subur dengan pahala, dan kemudian sedekah kita itu benar-benar mendapat keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul nak jadi orang yang pemurah, kita kena ada strategi supaya iaitulah dengan kita lakukan, contoh tak kiralah sedekah wajib zakat, sedekah sunat, sedekah biasa, ataupun kita berwakaf, ataupun kita menyumbangkan apa sahaja. Contoh iaitulah kita bukan sekadar duit ringgit, kita korbankan tenaga, sedekah tenaga. Begitu juga apa dia lagi, contoh dari segi pakaian, kita ada penuh lemari ni, bila tanya bila pun tak ada baju nak pakai, kalau tanya bila pun lah, padahal lemari pun reban dah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, banyak. Jadi bila dah banyak, apa salahnya
iaitulah kita nafkahkan kepada orang lain. Nah, jadi itu juga strategi kita bagaimana kita nak jadi orang yang betul-betul pemurah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita melakukan infak, kita melakukan sedekah apa saja, nah, iaitulah kita kena tengok 7 benda ni. Saya nak bawa 7 benda ni pada pagi ini sebagai satu kaedah dan panduan kepada kita supaya kita juga menjadi orang yang pemurah sepanjang Ramadan ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, apa dia 7 benda ni? Yang pertama sekali kata ulama, ikhrajuha minal halal. Pastikan setiap sedekah kita itu sumbernya daripada yang halal. Sebab apabila sedekah kita tercampur dengan yang haram ataupun syubhat, tidak ada satu kebajikan pun ditulis oleh Allah. Silap-silap hari bulan kita dimasukkan dalam golongan orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham tang tu. Alhamdulillah lah, yang tu kita pakai ikut lama dah. Kita nak sedekah apapun, kita nak infak apapun, maknanya sumber mesti betul-betul halal. Kita pun tahu tuan-tuan, baik itu sumber haram kita tak masukkan sebagai infak. Macam ada satu orang tua dia sebut kat saya, dia kata, saya ustaz, memang dulu ni duduk di alam jahiliah lah. Lepas tu mai tua ni baru dia reti, baru faham sikit sebanyak. Jadi duit hak lama-lama tu duduk dalam bank konvensional lah. Lepas tu dia punya orang panggil apa, faedah, keuntungan dan sebagainya, banyak lah tuan-tuan. Bukan sikit ustaz. Dia kata, jadi iaitulah apa yang boleh saya buat dengan duit yang faedah tadi dan sebagainya. Syarak kata boleh. Macam contoh, kita manfaatkan untuk kepentingan umum. Jangan duk tinggal dalam bank. Sebab kalau tinggal juga pun, saat lagi bank guna dia pusing pula. Sikit sebanyak daripada duit kita tadi, iaitulah maknanya dia akan bercambah dengan pelbagai kemungkaran dan sebagainya. Hak yang Islam tu baguslah. Kalau kita kata hak yang bank macam Islam, kaedah perbankan Islam dan sebagainya, tu lain cerita. Ni konvensional ni, yang tuan-tuan pun tahu. Jadi, kalau lagu tu orang nak buat jalan ke apa, boleh, tak ada masalah. Dia pun tak apalah, dia buat keluar, kemudian dia sumbangkan. Ada sekolah yang sekolah agama nak buat jalan, nak buat pagar yang kepentingan umum, maka dia bagi. Tak apalah, nyakut selesai dah lah. Dia main pula, dia kata, kalau lagu tu banyak pahala ustaz. Tak usah duk fikir pasal pahala. Pasal hak yang tu bukan kita buat kebajikan. Kena faham yang tu. Pasal yang tu ialah kita terlibat dengan sesuatu yang haram. Cuma kita tak mau bagi berdosa. Kita tak mau, kita nak terlepas daripada dosa. Maknanya dengan pelepas syarak bagi jalan, boleh buat lagu tu, buat. Tapi jangan bincang pasal pahala. Bukan kita buat kebajikan. Bukan buat tabarruat. Maka sedok fikir tu, sekurang-kurangnya hati kita boleh tenang. Sebab kita dah melakukan sesuatu yang lari daripada kaedah dosa, dan juga perkara yang diharamkan oleh syarak. Itu kena faham lagu tu. Itu kaedahnya. Jadi yang pertama, ikhrajuha minal halal. Keluarkan infak kita tu daripada sumber yang halal. 2, i'ta'uha min juhdi maqillin. Apa maksud dia? Maksud dia ialah keluarkan infak kita semampu yang boleh, dan iaitulah betapa sukar, lagi bertambah sukar
maka lagi besar pahala daripada Allah. Sebab sedekah, infak ni dia bukan nilai jumlah. Kalau nilai jumlah macam kita lah, orang yang sedekah 100 dengan orang yang sedekah RM1, yang mana lebih besar? Kita nampak 100 lah, besar lah, tinggi nilai ganjaran dia. Hak RM1, Allah, RM1 boleh beli apa? Contoh lagu tu lah, zaman kita lah ni RM1 boleh beli apa? Pakai tak ada apa lah. Budak sekolah bagi RM1, dia buat jebeh mulut lagu tu ya. Nak beli apa RM1 zaman lah ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita bila kita tengok jumlah 100 banyak daripada RM1 dah. Dia tengok pada situasi. Kalau hak 100 tadi kawan tu ada beratus ribu, dengan hak RM1 tadi kawan tu hanya ada RM50 saja, maknanya lebih tinggi nilai hak RM1 tadi daripada hak 100. Pasal apa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Sebab dia dalam keadaan sukar, payah, tapi dia boleh lagi bagi sumbangan. Itu yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kalau kita nak tengok kisah macam berlaku ketika peperangan Tabuk, di mana iaitulah Rasulullah buka infak sebanyak mungkin daripada sahabat. Ramai sahabat pakat orang panggil apa? Iaitulah berkorban untuk kepentingan peperangan Tabuk tadi ni. Pakat iaitulah berinfak, maka sampai mencurah-curah sumbangan daripada semua umat Islam, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Dan disebut iaitulah orang yang paling banyak memberi infak dalam peperangan ini ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. 1/4 perbelanjaan peperangan Tabuk ini daripada kantung Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi namanya tidak banyak disebut. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab yang paling utama yang disebut dan diangkat derajatnya ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Heran juga, sedangkan Sayyidina Abu Bakar bagi antara orang yang paling sikit, Sayyidina Uthman yang paling banyak. Tapi pasal apa lebih diangkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kita tengok pasal apa, tuan-tuan. Disebut satu kisah Sayyidina Umar ni, dia satu hari dia merungut. Bukan merungut lagu mana. Dia kata, aku dengan Sayyidina Abu Bakar ni memang lagu mana pun aku tak boleh teng dia. Dari segi apa pun. Dari segi apa pun aku tak boleh teng. Tapi aku nak teng juga. Nak tengok. Ada masa macam kita contoh lomba lari tak boleh menang. Satu masa aku nak potong juga. Potong tang mana? Potong tang kona. Lagu tu contohnya. Nak cari pasal lagu mana aku nak boleh teng Sayyidina Abu Bakar. Awak tu boleh ke berlomba-lomba? Tak salah. Fastabiqu bil khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Tak salah. Macam dengki. Dengki dosa besar. Tapi ribtah maknanya dapat pahala daripada Allah. Apa dia ribtah? Ribtah ni nampak macam dengki, tapi bukan dengki. Macam contoh, kawan tu dia rajin buat ibadat. Ingat dia seorang boleh, aku pun boleh buat gram-gram, kita pun puluh lebih daripada dia. Itu bukan hasad, itu ribtah. Macam orang menega, laku sungguh kedai dia. Laku sungguh kedai dia. Takkan dia laku, aku tak laku. Baik, jadi kita pun pulun. Cari strategi. Contoh, nak lawan, nak bagi laku juga. Bukan perkena dia ke, bukan pi cari tanah kubur, sapu semua pi jalan dia, pi bubuh dan sebagainya, pi kat tok rumah. Dah. Kita buat apa mana? Kita pun cari jalan juga. Lepas tu cari strategi, belajar macam mana kedai dia paling laku. Kita pun pulun pakat berlomba-lomba. Itu ribtah, bukan hasad. Yang ni pun macam tu, tak salah. Lalu Sayyidina Umar kata, tang mana aku nak potong dia tang kona. Lebih kurang bahasa kita lagu tu lah. Bukan dia kata macam tu, saya lah kata. Lagi tuan-tuan silap faham pula.
Baik, tak apa. Tengok peperangan Tabuk. Sayyidina Umar, dia pun nafkah pada Nabi. Sayyidina Abu Bakar pun nafkah pada Nabi untuk kepentingan, keperluan peperangan Tabuk. Tak apalah. Iaitulah masa Sayyidina Umar bawa pi hadiah pada Nabi, iaitulah infak dia tu. Dia tengok harta dia banyak. Sayyidina Abu Bakar bawa mai sikit. Dia kata masa ni aku nak potong tangkona. Lebih kurang macam tu lah. Masa ni aku boleh tong Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Sayyidina Abu Bakar sikit, aku banyak. Tak apalah. Sayyidina Abu Bakar buat mai. Dia kata, dan dia hadiah pada Nabi. Kata dia pada Nabi, ya Rasulullah, ini infakku. Tak apa. Nabi kata tak apa. Lalu Nabi tanya satu soalan ya kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, hang tinggal apa kepada ahli keluarga hang? Hang tinggal apa kepada ahli keluarga hang? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Maknanya apa? Maknanya semua harta dia bagi pada Nabi. Dengar lagu tu Sayyidina Umar kata, sampai bila pun aku tak boleh teng Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, dia bagi setengah daripada harta dia. Harta dia ada lagi di rumah. Hak yang Sayyidina Abu Bakar semua untuk Nabi SAW. Yang ni satu pengajaran kepada kita, iaitulah sebaik-baik sedekah untuk kita dapat peluang masa kita sukar tu, yang tu paling baik daripada masa kita senang. Masa kita betul-betul kita pun perlu sungguh-sungguh, tak ada orang minta kita boleh bagi, itu paling baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jumlah tak saya kira, kita masa tu susah sungguh-sungguh, tahu-tahu ramai bagi, orang ramai minta, kita boleh buh juga dalam tabung 5 kupang. Maknanya 5 kupang tu cukup, tidak ternilai, sebab kita pun kesempitan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. 2. Yang ketiga, apa dia yang ketiga tuan-tuan? Iaitulah ta'jiluha. Apa dia ta'jiluha? Jangan duk ralit-ralit. Berasa nak sedekah, berasa nak infak, tak sah duk tunggu-tunggu, tak sah duk tangguh-tangguh. Macam kita lah, berasa nak buh dalam tabung hari ni contoh, seluk beg bubuh terus. Tak sah duk fikir, lagi duk fikir, tak boleh. Boleh lah nak sedekah tu, lagi, tapi lagi nak beli apa pula, payah pula. Lagi orang lalu kot nak jual apa, tak boleh beli apa pula, payah cerita. Lama-lama pakai tak sedekah, bila duk fikir panjang. Satu. Lepas tu jangan duk kelas not berapa, jangan. Apa ada seluk bubuh. Sebab kalau duk kelas tu sekali lagi, lama-lama iaitulah duk belek. Yang ni tak boleh, yang ni besar sangat. Lepas tu yang ni tak boleh, not merah tak boleh. Lama-lama not biru muda lah tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Tak usah duk fikir panjang. Ta'jiluha. Sebab itu kena terus lebih lagi kalau sedekah wajib. Kalau zakat dah sampai cukup dia punya syarat wajib dia, cukup nisab, cukup haul, tak usah duk ralit dah. Pasal apa tu? Makhafatal fauti. Takut dan bimbang kita ini terluput dengan segala kemuliaan yang diberi oleh Allah. Macam sama juga kalau zakat tu dah wajib, tak usah duk ralit dah. Seriau sekali lagi, kita pun tak apalah, tunggu dululah kot, tunggu terguna ke apakah dan sebagainya, maka akhirnya tak ada, kita pun tak apa kot, lepas tu baru kita qada pula dan sebagainya, kita cukup rugi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 tuan-tuan. Yang keempat, tasfiyatuha. Apa dia tasfiyatuha? Tasfiyatuha maknanya iaitulah memilih yang terbaik. Sedekah iaitulah kalau boleh yang terbaik.
yang Tuhan sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai. Lan tu kalau orang mengaji Arab, nafi muabbad. Maknanya siapa pun tak akan dapat mencapai kebaikan yang paling banyak kecuali bila dia boleh bagi sesuatu yang paling dia sayang. Macam cerita baju, kita nak hadiah baju ni, penuh lemari ni, penuh lemari ni, kita kata siapa nak ambil lah, sebab nak kosongkan lemari, nak beli baju baru. Contoh elok-elok lagi apa semua dan sebagainya. Kita kata mai kelas di rumah, orang pun pakai mai lah kelas. Pasti ada orang yang baju elok kita pakai 2-3 kali lah, contohnya elok semua, orang pakai ambil. Tahu ada 3 yang paling kita sayang. Yang ni jangan ambil lah. Yang ni jangan ambil. Yang ni pasal dia ada sejarah dia. Aku paling sayang. Dapat pahala tak? Dapat. Bukan kata tak dapat. Tapi kalau kita boleh bagi hak paling kita sayang tadi ni, yang tu paling baiklah tuan-tuan. Pahala paling tinggi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kadang budaya kita, masyarakat kita ni, dia hak elok dia tak berasa nak bagi. Hak tak habis baru dia nak bagi, tuan-tuan. Tapi bagus juga dia bagi. Kalau dia tak bagi langsung, yang tu pun satu haru juga. Tu satu satu ketika, ada seorang disebut kat saya, dia kata, saya ustaz, iaitulah menega pasar malam. Ni contoh dia sebut kat kita. Lepas tu menega apa? Menega ayam balang. Tak apalah. Lepas tu saya kata, hari-hari habis ke? Dia kata ada hari tak habis. Ada hari tak habis. Bukan kata hari-hari habis. Hak tak habis tu buat lagu mana? Buang. Ni dia sebut ni kesemang dengan seorang, tak mahu sebut nama apalah, kita nak ambil pedoman contoh saja. Buang. Saya kata tak boleh ke? Pek, bungkus, buh tang tu. Siapa lalu bagi. Lagi baik. Dia kata ustaz pun ajak nak bagi kat orang hak baik, bukan hak tak habis. Dia buh kat kita pula, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak apalah. Tapi yang mana lebih baik daripada kita buang lagu tu, pek bagi. Baru dia habaq, dia kata dah. Kalau kita bagi satgi hak tak habis ni, dia main memang elok lagi, bukan nak rosak apa yang balang. Bagi sat lagi, dia main pasal malah hujung-hujung. Dia buh lagu tu lah baik tuang. Dia buh lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak apalah, itu pemikiran dia, biar fikir dia lah. Tapi kalau orang yang nak buat tabarruat, lebih baik bersedekah. Satu. Tapi itu dia lah, kalau boleh kita ni hak yang paling baik. Pasal apa? Ini dia disebut makhafatal bukhli. Takut kita ni jadi adanya sifat bakhil ataupun kedekut. Kita pilih semua hak tak elok bagi, kedekut lah tu. Pasal kita payah ni, kita nak bagi hak kita betul-betul terbaik dan juga paling kita sayang, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, yu'tiha fis sirri. Kalau nak bagi apa-apa, biar secara bersembunyi. Pasal apa? Bersembunyi. Makhafatar riya, takut jadi riya. Takut jadi riya. Biar kalau boleh, biar orang tak tahu, tak apa. Macam disebut, iaitu sebaik-baik sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Contoh macam itulah untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya yang keenam dan yang ketujuh. Yang keenam dan ketujuh ni ada dalam satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tubtilu sadaqatikum bil manni. Satu. Dan yang kedua, al-azar.
Ni Tuhan sebut dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Apa dia tu? Okey, tengok nombor 6 dulu. Nombor 6 apa dia? Nombor 6, bu'dal manni anha. Jauhkan daripada sifat suka mengungkit apabila kita dapat sumbangkan sesuatu. Jangan bagi ungkit, jangan ungkit sama sekali. Pasal apa? Makhafata ibtalul ajri. Sebab bimbang Allah Ta'ala batalkan pahala sedekah kita walaupun dah lama. Kita dah sedekah lama dah. Kita bagi lama dah. Kita sumbang lama dah. Lama dah. Betul dah. Tahu-tahu kita ungkit balik hak kita bagi tadi ni tuan-tuan. Semua hak kita bagi tu batal pahala. Rugi tak? Rugi ya. Pasal dah bagi dah. Pahala pula habis lagu tu saja. Kita bagi ni selalunya pasal pahala. Kalau tak ada pahala, siapa nak bagi? Kotlah surat tabung, kotlah kata tak ada pahala apa pun, siapa nak buh? Agak-agak ada orang nak buh. Pahala tak ada. Nak buat apa? Siapa pun tak bagi. Yang kita duk ulun buat keluar banyak-banyak pasal apa? Pasal pahala. Dan pahala tu pula, ni kita nak pergi ambil di mana? Di sana. Itu mata wang kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut, hak kita duk kat kita ni, belum tentu jadi milik kita. Milik kita kot Ustaz. Sebab ada duit ni, duit yang datangan kita ni. Sehari nak pergi beli ayam goreng. Nak pergi beli apa-apa saja untuk kita makan, hak milik kita. Dah hak kita makan tu pun jadi milik kita sikit sangat. Hak kita makan jadi zat. Jadi vitamin, mineral masuk dalam tubuh badan kita untuk kita kuat. Sikit sangat. Hak banyaknya apa dia? Indah Water Consortium. Itu yang banyak tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Hak betul-betul hak kita mana? Hak kita wakaf. Hak kita sedekah. Itu jadi hak milik kita. Dah dijamin dalam hadis Nabi dan sebagainya. Kalau tak ada pahala, siapa nak sedekah? Itu kaedahnya. Lalu bila kita bagi, kita memang pahala banyak, tetap batal pahala, lagi rugi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Salah satu cara tak mau ungkit, mudah. Jangan duk ingat apa yang kita buat. Sedekah ke, buat kebaikan pada orang ke, tak saya ingat. Sebab kalau ingat lagi payah, Tuhan uji. Contoh, ada seorang sahabat kita dia main. Contohlah, sahabat kita ni dia susah waktu tu. Tolonglah aku. Hang sumbanglah kat aku sikit, hang ada lebih dan sebagainya. Tak apalah, kita pun tolong dah. Lepas tu, roda berpusing. Satu ketika, kita pula susah. Tak tahu, jumpa dia buat heran tak heran kat kita. Masa tu Tuhan uji cukup kuat kita ni tuan-tuan. Hang act lah ni. Dulu masa hang susah, hang tahu tak siapa tolong hang sampai hang boleh senang hari ni? Aku! Habis. Itu nama dia manni. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Ungkitan. Tu nama ungkit. Jawab dia, iaitulah pahala hak dia buat, hak dia tolong hari tu ni, semua batal dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi dah? Rugi sungguh-sungguh. Satu, dia memang tak tolong dah pun. Dia memang tak tolong kita dah. Satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua, pahala kita batal. Pasal itu dalam bab sedekah, bab bagi apa semua pun, kita kalau boleh jangan duk ingat dah. Seriau sekali kita pergi ungkit. Tuhan uji banyak. Ungkit ni sampai pangkat ulama kata siapa pun ungkit batal pahala. Tak kira contoh macam pemerintah. Tanggungjawab dia lah. Nak kena buat jalan, nak kena buat apa-apa semua. Tak apalah. Memang tanggungjawab dia. Dia buat tu dapat pahala tak? Dapatlah kat dia. Pasal benda tu kebajikan kepada rakyat. Atau rakyat tak undi dia.
Dia pun pergi beletiak panjang lah. Hampa aku buat jalan, hampa tak undi aku apa semua ni. Hampa tak kenang jasa aku yang buat dan sebagainya. Habis pahala tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sama juga guru saya pernah sebut dulu, mak pak pun jangan ungkit apa yang diberi kepada anak. Walaupun tanggungjawab memang tanggungjawab lah. Tak apalah, dapat pahala dah. Dapat. Susah payah mak ni, anak dia kena kudi buta contohnya. Mak ni pergi cari ubat, tidur anak duk khayau. Anak khayau tak boleh tidur malam, mak lagi tak boleh tidur. Susah nunggu dan sebagainya. Tak apalah. Mai besar anak tu buat tak peduli kat mak. Dia berdosa. No? Tapi kita geram, mak ni geram. Apalah hang tak kenang ni, hang dua jari itu apa semua. Dia buka habis, ungkit habis apa semua. Ditakuti boleh batal pahala yang dia buat tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Sampai peringkat tu. Sebab itu mani ni, ungkit ni, memang Tuhan larang sungguh-sungguh. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Manni. Dan yang ketujuh apa dia? Kaful adha. Jauhkan adha. Apa dia adha? Adha ialah menyakiti orang yang menerima. Bagi sakit hati ke, bagi tersinggung ke, jangan sama sekali. Kaful adha an sahibiha, daripada penerima. Kita nak bagi ke orang. Bila nak bagi ke orang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maknanya kalau tak mau bagi pun tak apa. Bukan satu benda yang jadi wajib. Tapi bila bagi, jangan juga batalkan pahala. Bukan takat batal pahala, berdosa. Makhafatal ismi, takut jatuh dosa. Bagi-bagi dia boleh tiap panjang. Dengar pada kawan tu terguris hati dia. Berdosa pada Allah, sedekah kita tak ada manfaat. Contoh ke mana? Banyak. Contoh banyak. Kita pun geram kadang-kala. Rumah kita yang duk main minta derma. Rumah orang lain tak pergi pun. Geram lah. Tambah yang paling geram sekali, tengok 5 kali tengah duk tidur siang pula. Dia main ketuk. Assalamualaikum. Awaknya minta derma, cik, nak bina masjid. Tengok resit hak 5 orang tadi, lain-lain semua. Tapi resin yang tu juga orang lain. Buat apa? Buat masjid di petani. Contohnya. Tambah kawan pula tengah duduk tidur siang pula. Pergi gerak lagu tu, tahu-tahu minta derma. Bagi bukan tak bagi. Pergi cari duit bagi. Lepas tu sign nama apa semua. Lepas tu boleh tiap. Awak hampa tak erti pergi rumah orang lain. Rumah aku yang hampa duk cari ni pasal apa? Awak ingat aku ni kaya sangat ke? Beboh macam-macam lagi. Kalau lagu tu punya cerita, tak usah bagi tak apa. Tak usah bagi. Lepas tu biar kata. Kira okey lagi. Daripada duk beletiak panjang. Bagi tadi, kawan kita tersinggung sungguh-sungguh. Habis. Baik itu nak bagi pun kena tengok juga. Jangan sampai peringkat tersinggung. Itu nama azab. Satu lagi, menghinakan orang yang menerima. Itu kena jaga tuan-tuan. Sebab budaya kita kadang-kadang bagi tangkap gamak, bagi tangkap gamak, bagi tangkap gamak. Bukan salah. Tapi kadang ada setengah orang tak boleh selesa dengan benda macam tu. Dia berasa seolah-olah macam contoh dan sebagainya. Kalau kawan tu rasa terhina dan sebagainya, jaga tuan-tuan. Kadang tak ada manfaat apa pun kita bagi, boleh membawa kepada dosa pula dan sebagainya dalam keadaan tadi. Cerita tak salah, baik sengat-sengat, elok, tak ada masalah apa. Kadang tak tahulah, ada setengah orang dia kata dak, bukan, kami nak rekod. Lepas tu nak tunjuk ke orang apa yang sagi orang kata ada orang sumbang. Sagi orang tak tahu pula kami bagi tang mana dan sebagainya. Tak apalah, itu pro dan con. Tak apalah, itu kaedah dia. Tapi ingat betul-betul, berhati-hati, jangan sampai menghina orang yang menerima tuan-tuan. Yang dirahmati oleh Allah, sebab dia termasuk dalam